Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua anak murid ustaz yang ustaz kasihi? Baiklah. InsyaAllah kita akan sama-sama belajar perkara yang ringkas untuk hari ini untuk subjek Al-Lughat Al-Arabiyyah Al-Mu'asarah. Pada hari Jumaat ini kita akan cuba belajar perkara yang ringkas dan insyaAllah ustaz akan permudahkan cara penerangan ini. Jadi semoga awak semua mudah faham, dan kalau tak faham juga boleh catatkan dan tanya pada ustaz lah. Baik, apa kita nak belajar hari ini? Tajuk kita yang paling besar, tajuk besar kita pada hari ini adalah Al-Hayatu As-Sihiyah, yang bermaksud kehidupan yang sihat. Okay, kehidupan yang sihat. Baik, mula-mula kita tengok dia ada gambar-gambar dia. Dia ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C dan ada gambar D. Mula-mula kita masuk dahulu pada gambar B dulu lah. Kita tengok pembacaan dia. Ini adalah buku teks awak semua ya. Baik, yang kita nak fokuskan pembelajaran kita kat sini adalah berkenaan dengan isim dan fi'il. Isim tambah fi'il. Baik, jadi kita nak usaha untuk membuat ayat. Macam mana nak buat ayat yang benar? Baik, Ustaz akan ajar untuk kali ini buat ayat yang simple dan betul, mudah. Kita perlukan hanya isim dan juga fi'il. Pastikan isim dan fi'il ni awak betul. Jangan salah. Dua perkataan je pun. Dan benda ni kita dah belajar. Boleh? Baik, yang pertama adalah al-ghidha'u tawazana. Al-ghidha'u tawazana yang bermaksud zat yang seimbang. Zat yang seimbang. Nampak ni? Dia tunjuk gambar makanan. Maknanya makanan ni adalah dia mempunyai zat yang seimbang lah. So kalau kita lihat al-ghidha' ini adalah lelaki satu orang. Tawazana pula adalah sama, satu orang lelaki. Baik, Ustaz kenapa dia mula dengan ta? Ta kat sini bukan bermaksud dia fi'il mudhari'. Ada fi'il madhi yang mulakan dengan ta. Ada. Sebab sebenarnya bentuk fi'il madhi ada banyak. So tawazana ini adalah fi'il madhi. Baik, dia adalah fi'il madhi yang sifatnya satu orang lelaki. Baik, jadi al-ghidha' dan juga tawazana satu lelaki. Dua-dua sama. Satu lelaki, satu lelaki. Dia mesti sama. Baiklah. Ingat, sekali lagi, bila mula dengan isim, satu ayat tu mula dengan isim, selepasnya tu ada fi'il, maka isim mesti sama dengan fi'il. Sama apa? Sama bilangan dan sama jantina. Ghidha' satu lelaki, tawazana satu lelaki. Yang kedua, al-amradu intasharat, bermaksud penyakit itu bertebaran. Yang ni kita syarah nanti. Kita syarah yang terakhir. Yang ketiga, al-maridu yatahassanu. Al-maridu ni maksudnya adalah pesakit. Yatahassanu maksud dia semakin pulih. Kita lihat gambar sebelah, nampak dia senyum, menandakan dia sedang pulih. Jadi al-maridu yatahassanu ini, kita tengok dia punya bilangan dan juga jantina. Jadi al-maridu adalah satu orang lelaki. Dia tidak tambah ta marbutah, dia tidak tambah alif dan sebagainya. Yatahassanu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mula dengan ya. Jadi apa fi'il mudhari' yang mula tambahan dia hanya dengan ya sahaja. Dia tak tambah dengan perkataan lain. Dia tak jadi ta, dia tak jadi nun, dia tak jadi alif. Kalau kita ingat balik fi'il mudhari', huwa yaf'aluhuma, huwa yaf'alu, maka yatahassanu adalah huwa, satu orang lelaki. Dia satu orang lelaki. So al-maridu adalah dia satu orang pesakit.
Yatahassanu adalah dia satu orang lelaki. Al-maridu tadi dia adalah satu orang pesakit lelaki. Yatahassanu adalah dia satu orang lelaki. So, sama tak? Ya, dia sama. Yang ke yang berikutnya, al-jurhu yadma. Al-jurhu ni maksud dia adalah luka. Yadma ni maksud dia berdarah. Ni luka berdarah. Okey. Jadi luka al-jurhu ini adalah satu orang lelaki juga. Yadma adalah satu orang lelaki. Maknanya isim dengan fi'il kena sama sifat dan bilangan. Al-alamu tashtaddu nanti yang terakhir kita buat. Seterusnya al-isabatu taltahibu. Baik. Al-isabah, Allahu akbar, lupa nak cari al-isabah tu apa. Isabatan, asabatu. Rasa isabah ni adalah sakit, kesakitan. Isabah, kesakitan tu. Boleh kata boleh lah. Kita nak kata kesakitan pun kurang tepat. Dia ada kat sini maradun au adwa isabatin bimaradil jadri. Kita tak sempat nak cari. So kita translate, kita anggap dia adalah luka. Al-isabah tu adalah luka. Baik, jadi luka itu taltahibu. Taltahibu ni maksud dia ngalir lah. Taltahibu ni pun tak sempat nak cari. La ilaha illallah. Iltahabah. Hmm. Dia maksud dia mengalir ataupun tambah teruk lah. Ihtaraqa ni. Ihtaraqa, kita lihat maksud dia adalah, kita pun nak ringkaskan, tak ada pula maksud dia. Dan okey. Maksud dia adalah dia senang cerita lah, dia dah dia terbakar, pancut ataupun mengalir boleh. Okey. Jadi ni luka ni dia telah mancut, mengalir keluar. Okey. Jadi al-isabatu ni kita cerita dia adalah satu orang perempuan kerana dia ada tanda ta marbutah di hujung, dan taltahibu ni adalah fi'il mudhari' yang mula dengan ta. Ta ni adalah untuk dia seorang perempuan. Maka isabatu satu orang perempuan, taltahibu juga satu orang perempuan. Baik, jadi isim dan juga fi'il kena sama jantina dan bilangan. Dan yang terakhir juga sama, al-hayatu adalah satu orang perempuan, tataqallabu adalah satu orang perempuan. Al-hayatu bermaksud kehidupan, tataqallabu bermaksud berubah-ubah. Sebab itulah gambar orang ni mula-mula dia murung, kemudian tiba-tiba dia gembira. Baik. Jadi yang terakhir yang Ustaz nak terangkan, yang Ustaz sikit itu tadi adalah al-alamu tashtaddu, dan yang kedua adalah al-amradu intasharat. Kenapa Ustaz skip? Okey, dua-dua sama. Al-amradu intasharat ni maksud dia adalah penyakit itu bertebaran ataupun tersebar. Sebab tu gambar orang batuk, dalam waktu yang sama ada orang sakit. Dan yang kedua al-alamu tashtaddu ni maksud dia adalah kesakitan tu sakit. Kesakitan tu dia lagi sakit lah. Dia bertambah sakit. Okay, tashtaddu ni bertambah sakit. Al-alam ni maksud dia kesakitan. Okay, kita lihat dahulu. Al-alam ni adalah 3. Samalah dengan al-amrad, maksudnya pesakit, penyakit. Jadi penyakit al-amradu dan juga al-alamu ini adalah jamak, iaitu 3. Bila dia 3, maka ada satu kaedah baru yang awak kena tahu. Baik, apa kaedahnya? Kita lihat di bawah. Okey, ini gambar rajah C. Baik, untuk
contoh. Ustaz kata ni, Ustaz beritahu dulu apa yang dimaksudkan dengan gambar ni. Okey. Kalimah yang asalnya lelaki dan makna kalimah tu sendiri dia adalah tidak ada akal, maka pada waktu dia menjadi 3, dia menjadi satu orang perempuan. Yang bening Okey, kita lihat. Okey, burung dalam bahasa Arab dia adalah ta'iru, at-ta'iru. Okey, at-ta'iru adalah satu orang burung yang lelaki. Kenapa kita kata lelaki? Sebab dia tidak ada tamar mutah. Ingat bahasa Arab dia boleh ada lelaki perempuan. Termasuklah burung, meja, lampu dan sebagainya. Dia boleh ada lelaki dan perempuan. Jadi at-ta'iru ni adalah burung yang sifatnya lelaki, bilangannya 1. Jadi raja'a ini adalah kembali untuk satu orang lelaki. So sama tak at-ta'iru dengan raja'a? Sama. So at-ta'iru adalah satu lelaki, raja'a adalah satu lelaki. Baik, kalau kita jadikan 2 burung, nampak ada 2 ekor burung, maka dia akan jadi ta'irani. Ta'irani maksudnya 2 ekor burung. Jantina dia apa? Lelaki. So dua-dua lelaki. Maka fi'il selepas itu iaitu raja'a, kita tambahkan alif. Sebab dalam fi'il madhi untuk huma tambah alif. Ingat kita dah belajar hari tu. Wa fa'ala huma fa'ala. Okey. Dan yang terakhir, apabila burung tu menjadi 3, maka dia telah menjadi jamak, iaitu plural. So plural, jamak bagi burung adalah tuyur. Okey, ini dengar Allah. Apabila burung menjadi 3, dia punya bilangan dia 3 secara hakikat. Tapi secara belakang, secara tak sedar, sebenarnya dia bilangannya hanyalah 1. Jantinanya apa? Perempuan. Ingat burung bila dia jadi 3, tuyur ni dia tak jadi laki lagi dah. 1 tadi ta'iru laki. Masa dia 2 dia lelaki juga. Masa dia 3, burung ada 3 ekor dan ke atas, okey, jamak. Okey, bila burung menjadi jamak jadi 3 bilangan dia, maka kita kirakan dia balik pada 1. Jantina dia apa? Perempuan. Boleh? Tak faham? Hafal. Memang kena hafal. Okey, kalau ustaz tanya awak, boleh kaki? Kalau meja macam mana? Kalau meja pun sama. 1 meja lelaki, maktabun. 2 meja maktabani, 2 lelaki. Kalau 3 meja makatib, dia jadi 1 perempuan. Kenapa? Kerana mereka tidak ada akal. Mereka tidak ada akal. Bila sesuatu tu, perkataan tu tidak ada akal dan dia jadi dalam keadaan jamak iaitu 3, maka kita kena jadikan dia 1 orang perempuan. Oleh kerana itu at-tuyuru raja'at. At-tuyuru ni maksud dia 3 ekor burung, sepatutnya 3L. Tapi raja'at ni maksud dia 1P. Okay, so tuyur ni yang sepatutnya menjadi 3L, dia automatik berubah menjadi 1P. So raja'at lah jawapan dia. Raja'at ni adalah 1P. Sebab itulah al-amradu maksud dia pesakit, penyakit. Penyakit ni tidak ada akal. So penyakit ni dalam keadaan 3, patutnya 3L. Tapi kerana dia adalah tidak ada akal al-amrad ni, maka sebelah ni pun kena jadi 1P. So intasyarat tambah ta. Okey, sama juga keadaan dengan al-alamu. Sepatutnya alamu ni 1 lelaki, sepatutnya 3 lelaki. Tapi kerana dia tidak ada akal, maka al-alamu ni menjadi 1 orang perempuan. So tashtadu adalah 1 orang perempuan. Baik, itu adalah kisah berkenaan dengan gambar rajah ini. Harap awak faham lah. Okey, jadi untuk soalan ini,
Gambar A, gambar rajah A ni Ustaz akan bagi awak dalam bentuk satu link. Awak tekan link tu, nanti awak isi soalan tu semua berkenaan dengan gambar A. Okey. Seterusnya untuk gambar C, Ustaz dah terangkan tadi. Dan yang terakhir adalah gambar D. Ustaz minta awak buat isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Baik, bagi yang dengar video ni, tahniah. Alhamdulillah, awak akan dimudahkan urusan untuk menjawab soalan lah. Jadi tatawazanu ni adalah satu orang perempuan. Maksud dia seimbang. Yastadu maksudnya satu orang lelaki kuat. Sangat. Sangat. Tatahassanu ni maksud dia satu perempuan, bermaksud semakin pulih. Tadma ni maksud dia adalah berdarah, satu orang perempuan. Yang tasyiru ni maksud dia satu orang lelaki tersebar. Okey, khabaru maji' at-tabib maksud dia khabar maji' kedatangan at-tabib doktor fil qaryah di kampung. Nombor 2, aqilah nama orang, min marad daripada penyakit, allazi yang, tu'ani yang dia hadapinya. Al-anasiru al-mughadhiyah unsur-unsur yang berzat, fitilkal wajabah pada makanan itu. Rijluhu kakinya, ba'da selepas, al-wuku'u terjatuh, anid darajah daripada basikal. Al-alamu sakit, fi batni, fi maksudnya pada, batni perut, al-waladi anak. Okey, Ustaz dah terjemah semua setiap perkataan dengan laju. So kalau tak sempat, pause, tulis dalam buku. Okey, jadi Ustaz minta untuk awak salin semua ni macam biasa. Kalau ada printer, alhamdulillah boleh print terus. Kalau tak ada printer, salin mana? Okey, salin gambar A ni tak payah dari dalam buku. Gambar C dan D. Itu sahaja kerja rumah awak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.